untuk mengikuti satu sesi taklimat berkenaan dengan garis panduan pengurusan pembukaan semula sekolah Kementerian Pendidikan Malaysia. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya akan merujuk kepada tuan-tuan dan puan sebab saya rasa kita punya audiens ini, pendengar kita ni ramai, yang mengikutinya ramai. Jadi garis panduan pengurusan pembukaan semula sekolah ini dikeluarkan melalui surat siaran oleh Kementerian Pendidikan Malaysia bilangan 5 tahun 2020. Jadi surat ini menunjukkan betapa KPM Kementerian Pendidikan Malaysia komited untuk memastikan anak-anak kita di MGSS ini tidak ketinggalan dan dapat mengikuti pembelajaran secara berterusan dalam keadaan yang selamat. Jadi sebelum saya memulakan sesi taklimat kita pada hari ini, suka saya ingatkan kepada tuan-tuan dan puan-puan yang berada dalam Google Meet kita ini yang join main, sila mute. Pak Rosni Malaysia, tolong mute mikrofon puan. Sebab dia memberi gangguan kepada kita, tolong mute. Dan yang lain tolong tolong mute Pak Rosni. Okey, nak belajar mana mute-nya je. Ada gambar mikrofon itu, tolong mute. Okey. Baik, jadi kita akan buat secara tidak formal jugalah, walau bagaimanapun untuk memberkatilah supaya taklimat kita ini berjalan dengan lancarnya maka saya mempersilakan Cikgu Muhammad Aris Punta Mici untuk membacakan doa. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya karim, kami merahmatkan kesyukuran di atas keizinanmu untuk kami meneruskan perjuangan kami pada tahun ini dengan penuh kenikmatan dan kesejahteraan. Segala puji dan puja padamu ya Allah. Engkau izinkan kami menghadirkan diri, emosi dan roh kami dalam pembukaan semula sekolah. Semoga kami dapat menyempurnakan tugasan dan amanah dengan jayanya. Ya Allah, gunakanlah kepada kami kecintaan, keinginan dan kecenderungan bekerja dengan pada skrin aku ada ikon mikrofon dan dedikasi untuk mencapai kecemerlangan sepanjang tahun. Gunakanlah kepada kami kesatuan hati dan perasaan dalam mengurus dan mengemudi sekolah kami ke arah kualiti pendidikan terbaik kepada semua anak murid kami. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. Ya Allah, sembuhkanlah badanku. Ya Allah, sembuhkanlah pendengaran. Ya Allah, sembuhkanlah penglihatan. Ya Allah, Kau berikanlah kesihatan kepada kami, guru-guru kami, ibu bapa kami, anak-anak murid kami, serta warga sekolah menengah kebangsaan perempuan Negeri Kuantan. Jauhkanlah kami wabak penyakit kepada kami, Ya Allah. Ya Allah, Ya Hayyu Ya Qayyum, tambahkanlah kepada kami kecintaan kepada segala kebaikan. Jadikanlah kami, guru-guru kami dan pemimpin-pemimpin kami terus berkhidmat dengan istiqamah untuk menabur bakti, membangunkan umat, masyarakat, bangsa dan agama. Ya Allah, berilah kami kesejahteraan tubuh badan. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah negara kami sebuah negara yang dapat limpahan rahmat dan nikmat. Kekalkanlah keamanan dan kemakmuran. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Okey, amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada supaya tidak ada gangguan nanti. Jadi alhamdulillah kepada tuan-tuan dan puan-puan, inilah orang kata norma baharu ni.
Dan saya rasa dalam kumpulan kita ni kumpulan yang besar, suka cerita saya nak maklumkan bersama-sama dengan guru-guru pada hari ini kita ada juga mereka daripada pengusaha kantin Puan Nurul Izzah mungkin dengan anak buah dia, keselamatan pun ada juga di sini kita libatkan. Puan Nurul ada ya, terima kasih ya kerana turut serta ya dalam sesi taklimat ini PIBG dan juga ibu bapa, tuan-tuan dan puan yang berada di luar sana. Jadi seperti mana yang saya maklumkan tadi, KPN komited ya untuk memastikan keselamatan anak-anak kita bila mereka mula bersekolah nanti pada 24 hari bulan Jun pada hari Rabu depan, dan garis panduan ini sebenarnya wajib ya kami pengetua guru besar semua sekolah satu Malaysia kita share, kita tatarkan kepada semua pihak, kepada guru-guru, kepada pentadbir, kepada ibu bapa dan sesiapa sahaja yang terlibatlah termasuk keselamatan dan juga kebersihan. Okay, mungkin tak panjang sebenarnya, saya akan masa dalam 30 minit saja insya-Allah lah. Okay, jadi izinkan saya untuk saya paparkan slide saya pada pagi inilah untuk tuan-tuan dan puan-puan. Saya skrin. Share. Okey. Okey ya, seorang je respon pada saya. Rosita boleh nampak tak paparan saya ni? Nampak ya? Okey. Jadi inilah dia paparan okey settle. Saya nak alihkan dekat tepi ya. Alright, settle. Dia taklimat garis panduan pengurusan pembukaan semula sekolah Kementerian Pendidikan Malaysia melalui Google Meet dan juga YouTube, dan mereka yang terlibat ialah guru AKP, PIBG, PKK ni keselamatan KBK, kebersihan dan juga ibu bapa di luar sana. Okay, ya? So kita tunjukkan lah kita punya sesi taklimat ini pada pagi ini. Baik, jadi Al-Qimah 2020 okay, yang menjelaskan tentang semua perkara, okay, apa yang akan berlaku sebelum dan juga semasa hari persekolahan nanti pada minggu hadapan. Okay, ya. Baik, inilah dia dia punya kandungan ya, garis panduan ini. Kalau dalam kalangan guru-guru dan juga mungkin juga staf sokongan kita AKP, saya mohonlah banyak-banyak kalau boleh benda ni nanti apabila kita muat naikkan nanti kita simpanlah sama ada dalam bentuk hard copy ataupun soft copy lah garis panduan ini ya. Baik, jadi sasarannya ialah untuk semua sekolah rendah dan sekolah menengah termasuk KV dan juga kolej tingkatan 6 di bawah pentadbiran Kementerian Pendidikan Malaysia dan juga termasuk IPS pendidikan swasta yang berdaftar dengan Kementerian Pendidikan Malaysia sahaja. Garis panduan ini diguna pakai. Okay. Jadi garis panduan ini hendaklah dibaca bersama-sama dengan SPI, surat perkeliling iktisad, surat siaran dan arahan serta peraturan berkaitan yang sedang berkuasa dan yang akan dikeluarkan dari semasa ke semasa. Jadi hari ini kita hanya merujuk kepada surat siaran bilangan 5, nanti kita tak tahu ya. Mungkin dalam minggu ini, minggu depan kot adalah lagi ya yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia, kita akan guna pakai. Kita akan baca sekali surat siaran ataupun SPI ini. Okay. Kemudian rujukan dokumen induk yang perlu dirujuk. Maksudnya dekat sini, inilah dia dokumennya yang perlu kita rujuk sepanjang pengoperasian institusi pendidikan. Ini rupanya, saya tak tahu lah, mungkin saya nak tunjuk tak nampak kot. Nampak. Ni. Okay, ya. Garis panduan pengurusan pembukaan semula sekolah sebagai kitab kami untuk mengoperasikan sekolah selepas pasca PP ini. Kemudian keutamaan untuk keselamatan dan kesihatan murid termasuk juga guru dan juga warga sekolah. Kemudian yang ini sarana merujuk GP. Ini maksudnya kalau yang bukan berdaftar dengan Kementerian Pendidikan Malaysia, mereka juga disarankan untuk merujuk garis panduan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Okey, kemudian objektifnya kenapa ya garis panduan ini dikeluarkan? Yang pertama ialah supaya pengurusan
sekolah dan asrama dapat berlaku dengan lebih teratur dan lancar. Jadi kita hanya merujuk kepada satu sahaja garis panduan, tidak akan ada banyak garis panduan. Okay. Dan yang kedua ialah keselamatan dan kesihatan murid diutamakan semasa mereka berada dalam premis sekolah. Jadi dalam garis panduan ini dia dah jelaskan apa yang sepatutnya kita buat, apa yang sepatutnya cikgu buat, apa yang sepatutnya kantin, kebersihan, keselamatan, apa yang sepatutnya ibu bapa lakukan sepanjang pasca PKPP nanti. Okay, dan yang ketiga, objektifnya ialah proses PDP. Proses PDP ni maksudnya pengajaran dan pembelajaran anak-anak tuan-tuan dan perempuan berlaku dalam keadaan selamat seperti yang dirancangkan. Okay. Kemudian peranan pentadbir. Jadi dalam garis panduan ini dijelaskan ya detail secara terperinci apa dia fungsi ataupun peranan pentadbir, guru, ibu bapa dan sebagainya ya apabila sekolah dibuka nanti. Baik, yang pertamanya dia kata nak pastikan pentadbir pastikan sekolah berada dalam keadaan selamat untuk beroperasi. Jadi untuk makluman tuan-tuan dan perempuan, cikgu-cikgu di sekolah, okay, dan mereka yang terlibatlah yang berada di sekolah, mereka dah datang ke sekolah dan kita dah buatlah yang terbaik ya untuk memastikan anak-anak kita ni berada dalam keadaan yang selamat dan sekolah ini selamat untuk beroperasi pada 24 di bulan Jun. Okay. Yang kedua, okay, murid, guru dan warga sekolah yang hadir ke sekolah berada dalam keadaan sihat. Jadi kami pentadbir kena memastikan guru, anak-anak tuan-tuan dan perempuan dan semua warga sekolah yang hadir ke sekolah ini berada dalam keadaan selamat. Bagaimana nak pastikan mereka dalam keadaan selamat, nanti saya akan detailkan lagi. Kemudian yang kedua, kesihatan dan keselamatan murid diutamakan melalui penjagaan kebersihan dan penjarakan sosial. Jadi sepanjang nanti slide ini dipaparkan kepada tuan-tuan dan perempuan, kita akan berjumpa dengan penjarakan sosial dan juga kebersihan kerana ini diberikan keutamaan. Okay, the main priority ya, kebersihan dan juga penjarakan sosial anak-anak kita di sekolah. Kemudian memberi penerangan, apa yang saya lakukan sekarang ini, memberi penerangan dan pendidikan berterusan nanti kepada semua warga sekolah termasuk anak-anak murid kita di MGSS ini tentang penularan jangkitan COVID-19, penjagaan kesihatan perlu dititik beratkan dan juga aspek penjarakan sosial. Okay. Kemudian yang seterusnya, memastikan murid-murid, anak-anak tuan-tuan dan perempuan di MGS ini mendapat akses kepada PDP. Sebab kita dimaklumkan, memang difahamkan bahawa 24 hari bulan Jun ini hanya tingkatan 5 dan tingkatan 6 sahaja yang berada di sekolah. Okay. Tingkatan 4, 3, 2, 1 itu kena belajar, home learning di rumah. Jadi kita kena pastikan, kami kena pastikan anak-anak tuan-tuan dan perempuan mendapat akses kepada PDP ini. Kemudian yang berikutnya, menangani isu pengoperasian sekolah berdasarkan garis panduan serta mengambil kira pandangan pihak yang berkaitan seperti PPD dan pejabat kesihatan daerah. Jadi mungkin juga pada hari pertama persekolahan kita nanti, kita akan didatangi oleh pegawai dari PPD, pegawai daripada JPN, mungkin juga daripada Kementerian Kesihatan Malaysia untuk memastikan sekolah beroperasi dengan selamat kerana for sure pada hari pertama persekolahan kita nanti semua mata di luar sana akan bertumpu kepada semua sekolah. Semua orang nak tengok bagaimana kita mengoperasikan sekolah ini selepas sekian lama kita bercuti dalam tempoh PKP, PKPB dan juga PKPP. Okey, kemudian peranan guru. Jadi ini juga walaupun tak terlibat tapi tuan-tuan dan perempuan yang bukan guru pun harus tahu apa yang kita lakukan di sekolah. Baik, peranan guru itulah dia untuk anak-anak tuan-tuan dan perempuan. Guru-guru menyediakan rancangan pelajar harian seperti biasa, seperti yang digariskan dalam surat berkeliling ikhtisas bilangan 3, penyediaan rekod pengajaran dan pembelajaran. Kita ada rekod mengajar. Itu dokumen rasmi. Perlu ada sebagai seorang guru, kita pegang kepada rancangan pelajaran harian. Yang kedua, melaksanakan PDP yang bersesuaian dengan kesediaan murid dan situasi semasa. Ini maksud saya tadi ya. Kalau murid datang ke sekolah, anak-anak tuan-tuan perempuan datang ke sekolah tingkatan 5, dah tak ada masalah dah. Cuma kita perlu jaga aspek kebersihan dan juga penjarakan sosial. Tetapi bagaimana pula anak-anak yang berada di rumah? Tingkatan 4, 3, 2, 1, Wak sekolah rendah sekalipun. Jadi itu maksudnya kita PDP, kita tetap melaksanakan PDP itu mengikut kesediaan murid dan situasi semasa. Inilah norma baru yang dimaksudkan oleh
Perdana Menteri. Okey, mengingatkan murid untuk sentiasa menjaga kebersihan dan mengamalkan penjarakan sosial. Maknanya ni ada tagline dia, apabila anak-anak nanti berada di sekolah, kita akan sentiasa mengingatkan mereka tentang pentingnya menjaga kebersihan, okay, dan juga mengamalkan kebersihan itu, dan juga yang kedua ialah mengamalkan penjarakan fizikal, ya, penjarakan sosial antara mereka dengan kawan mereka. Okay. Mungkin dah lama tak berjumpa dengan kawan-kawan, excited tu terlebih, nanti saya bimbang juga, ya, kami pun bimbang juga. Jadi sebab itu kena dimaklumkan kepada anak-anak tuan-tuan dan perempuan, kalau di rumah nasihatkan mereka sebelum turun daripada kereta, sebelum anak naik van sekolah, beritahu mereka tentang kebersihan. Paling penting ialah penjarakan sosial. Dan yang keempat ialah memaklumkan pentadbir sekolah jika terdapat murid yang menunjukkan gejala. Gejala ni maksudnya ialah mereka yang ada dia punya terms itu je. Kalau dia kata bergejala tu, apa dia? Okey, nanti saya tengok dekat sini. Kalau ada yang bergejala. Bergejala bermaksud simptom awal. Okay, simptom awal COVID-19 iaitu sama ada anak-anak kita ni ada demam ke, suhu badan melebihi 37.5 darjah dan ke atas, ada batuk, mengalami batuk, sesema, sakit tekak ataupun sesak nafas. Itu maksudnya gejala awal. Kalau gejala awal ni dah ada dekat rumah anak-anak tuan-tuan dan perempuan, maka nanti tuan-tuan dan perempuan tak perlulah hantar anak ke, untuk kita catat kehadiran ataupun tidak hadir kerana bersebab. Bukan bila anak rasa demam, batuk je kita pun kata tak payah pergi sekolah, tak nak macam itu. Tuan-tuan dan perempuan, saya perlukan kerjasama daripada tuan-tuan dan perempuan. Kalau ada gejala, bawa pergi jumpa doktor dan kita dapatkan surat pengesahan sama ada demam, batuk, sesema, dapat MC, bawa MC itu ke sekolah nanti bila anak sihat. Ini peranan ibu bapa penjaga memastikan anak tadi berada dalam keadaan sihat. Jaga kebersihan diri, tidak menunjukkan gejala awal sebelum hadir ke sekolah. Kalau dia dah demam dah, tak perlu hantar ke sekolah. Sebab nanti kita akan buat saringan juga di sekolah nanti. Jadi bila tuan-tuan dan perempuan dah balik, kami kena telefon pula tuan-tuan dan perempuan nanti. Kalau awal-awal pagi dia dah ada gejala tu, okey, tak payah pergi sekolah, bawa anak pergi ke klinik, okey, ke hospital. Dan yang kedua ialah membantu anak-anak jagaan tuan-tuan dan perempuan, anak-anak tuan-tuan dan perempuan belajar mengikut kemampuan. Kemampuan ibu bapa penjaga. Saya rasa tuan-tuan dan perempuan pun dah tahu dah. Cikgu bekalkan kerja, cikgu mengajar, menggunakan platform Google Classroom, menggunakan platform Telegram, WhatsApp dan sebagainya, message dan sebagainya kepada anak-anak tuan-tuan dan perempuan. Jadi di situ kita mengharapkan anak tuan-tuan perempuan ini belajar, dipantau oleh tuan-tuan dan perempuan, bantu anak-anak kita di rumah. Sebab kita tak tahu sekolah boleh beroperasi sepenuhnya bila kita tidak tahu. Tingkatan 5 tak ada masalah. Saya bercakap untuk anak-anak tuan-tuan dan perempuan yang berada di tingkatan 4, 3, 2 dan juga 1. Kemudian yang ketiga ialah memberikan motivasi kepada anak-anak jagaan, anak-anak tuan-tuan dan perempuan untuk terus belajar. Kita tak nak mereka dari aspek pelaksanaan pengurusan sekolah, yang ini berkenaan dengan kehadiran guru, tertakluk kepada arahan JPA. Sekarang pun guru pun memang dah dipanggil balik ke stesen tempat bertugas, dan ada juga guru kita yang memang dah hadir ke sekolah untuk bertugas dah. Kemudian yang kedua, murid lain tidak perlu hadir ke sekolah, maksudnya murid tingkatan 4, 3, 2, 1. Kekal meneruskan PDP di rumah sehingga Kementerian Pendidikan Malaysia mengeluarkan makluman lanjut tentang kehadiran mereka. Mungkin mereka akan buka kehadiran secara berperingkat lah. Tingkatan 5 dulu, kemudian mungkin tingkatan 3 ataupun tingkatan 4. Mungkin sekolah rendah saya tak pasti, mungkin darjah 6 dan sebagainya. Kita tak tahu apa-apa pun, kita tunggulah pemakluman daripada Kementerian Pendidikan Malaysia. Kemudian yang ketiga, perhimpunan sekolah dan aktiviti lain yang melibatkan murid berkumpul secara beramai-ramai tidak dibenarkan. Memang kita tidak akan ada perhimpunan. Lebih daripada 10 orang tidak dibenarkan. Jadi murid kira tidak ada perhimpunan, aktiviti-aktiviti lain pun tak ada, kempen kecemerlangan dan sebagainya pun kita tak dapat adakan. Jadi banyak kekangan di situ sebab ini norma barulah. Kita akan fikirlah cara bagaimana pun untuk anak-anak tuan-tuan dan perempuan, terutama yang tingkatan 5, yang bakal menduduki peperiksaan SPM pada awal tahun depan. Kemudian atas secara berasal dan dimulai dengan murid tingkatan 5 di sekolah MGS lah. Baik.
Ini pengurusan prasarana. Pembersihan kawasan sekolah sebelum sesi persekolahan bermula dan pada setiap hari. Yang ini yang sedang kita lakukan. Kita bersihkan sekolah dan apabila sekolah bermula pada 24 hari bulan, kita akan laksanakan aktiviti pembersihan ini setelah tamat sesi persekolahan. Kemudian yang kedua, fokus pembersihan permukaan yang kerap disentuh, terutama meja murid biasanya. Meja murid dalam kelas, yang itu yang kerap disentuh. Selepas balik nanti kita, anak-anak balik lepas waktu persekolahan, makanya mereka akan meja tu semua nanti kita akan bersihkan lah. Pembahasnya kumas setakat ini tidak diperlukan lagi kalau menurut kepada PPD hari itu memberi taklimat kepada pengetua guru besar dan penolong kanan. Sekiranya ada kes positif COVID-19, pada ketika itulah baru kita akan buat pembasmian kuman kuman itu. Dan yang kedua, perancangan susun atur bilik-bilik PDP berdasarkan penjarakan sosial. Yang ini kita telah pun laksanakan. Meja telah pun dijarakkan untuk 4 kelas tingkatan 5 ni nanti Baik, jarak 1 meter di antara meja sudah pun dilaksanakan. Kemudian pengusaha kantin. Baik, ini untuk pengusaha kantin ada Puan Nurul Izzah dalam Google Meet kita ini. Pengusaha kantin hanya menyediakan makanan berbungkus saja. Bila berbungkus, murid makan di dalam bilik PDP. Maksudnya murid anak-anak tuan-tuan dan perempuan makan di dalam kelas di bawah seliaan guru pada waktu rehat. Anak-anak akan makan dalam kelas lah. Kemudian kita akan sediakan tong sampah dan sebagainya lah pada 24 hari bulan nanti tu. Nanti kita akan tengok. Sebab kita boleh buat perancangan elok, cantik cuma kita bila pelaksanaan nanti baru kita dapat tengok di mana kita kurang dan sebagainya, dan kita akan buat penambahbaikan. 24 kita tengok, 25 kita akan buat penambahbaikan insyaAllah. Yang kedua tu ialah asrama tak ada Kemudian pengurusan prasarana lagi, bilik kesihatan sakit dijadikan sebagai bilik isolasi. Jadi kita mewujudkan juga bilik isolasi sekiranya ada bergejala lah. Sama ada murid ataupun guru ataupun sesiapa sahaja yang anggota khidmat pelaksana dan sebagainya, kita ada bilik isolasi. Dua classroom dua classroom di tepi padang 5M akan dijadikan bilik isolasi. Dan mereka dan bilik itu nanti akan dibekalkan dengan penutup mulut, hidung dan sebagainya, dan plan lokasi untuk diletakkan tanda penjarakan sosial di bilik PDP, kantin dan semua ada dah. Ada 2-3 tempat lagi kita sedang laksanakan insyaAllah pada 24 hari bulan Juni. Maksudnya bila murid masuk semua dah ready dah. Penyediaan sabun semua dah kita dah sediakan dah. Mempamerkan bahan bercetak terbitan pun kita dah buat. Ada di pintu-pintu, di kelas dan sebagainya. Yang ini berkenaan dengan keselamatan adik guru dan penularan penyakit coronavirus 2019 di sekolah KPM ini. Kemudian yang ini pemakluman awal kepada murid, guru dan warga sekolah bahawa mereka mesti dalam keadaan sihat untuk hadir ke sekolah. Macam tadilah, pastikan kalau kat rumah pagi kita sihat. Kalau kita rasa macam ada gejala itu, makanya kita pergi ke klinik. Kita dapatkan rawatan. Kalau tak ada apa-apa, alhamdulillah tak ada masalah. Kalau bagi time stick, kalau dapat MC lah. Untuk cikgu dah. Kalau murid sama juga kalau ada gejala pergi ke klinik, dapatkan rawatan dan sebagainya. Kalau ada MC lah bagi kepada sekolah. Dan saringan kita akan lakukan pada pintu masuk. Nanti saya akan tunjukkan kat mana kita buat saringan kepada anak-anak murid kita ni. Alright. Next, ini keselamatan murid, penjarakan sosial sekali lagi, kebersihan tangan, pakai pelitup mulut ini bagi mereka yang ada imuniti yang rendah. Kalau anak-anak kita memang imuniti badan rendah, kalau sebulan tu mungkin 2-3 kali kena sesemua, demam dan sebagainya itu imuniti badan rendah. Pastikan anak-anak tuan-tuan dan perempuan memakai pelitup muka, pelitup mulut dan hidung tu sebelum datang ke sekolah. Kemudian guru bertugas membantu pastikan keselamatan murid terjamin. Kita buat bahan dalam kelas, ujian minda sihat nanti kita akan laksanakan secara berkala lah. Baik, sekiranya dia kata wujud kes COVID-19 yang telah disahkan, kalau kita demam pergi ke hospital, ada batuk sesemua, ada gejala, confirm COVID-19, maknanya nanti kita akan dapatkan nasihat daripada pejabat kesihatan daerah lah, apa yang perlu kita buat. Kemudian kita kena sediakan kontak rapat dengan siapa yang
mereka yang disyaki, yang ada yang positif COVID-19 itu, kontak dengan siapa dan sebagainya lah. Itu peranan kami di sekolah. Kemudian yang ini kontraktor perkhidmatan. Abaikannya ejaan salah dekat sini. Saya ambil slide ni pun daripada KPM juga. Jadi untuk kontraktor perkhidmatan mungkin ada di sini. Ini perkhidmatan kebersihan dan juga keselamatan, memberi taklimat keselamatan kepada semua kontraktor dan pengusaha kantin. Jadi sebab tu saya panggil sekali dah. Senang. Kita buat sekali arum. Bagi taklimatnya kepada semua yang terlibat dengan sekolah ni kan, tak perlu buat sikit-sikit. Yang kedua, kontraktor mesti memastikan pekerja mereka mengimbas suhu badan mereka, siapa ni, Cik Mana, Cik Azrin, kemudian Puan Nur Izzah, pastikannya suhu badan pekerja diimbas, dan tidak dibenarkan memasuki kawasan sekolah jika bergejala, mematuhi arahan penjarakan sosial, pakai pelitup muka, hidung, pelitup hidung dan mulut, kemudian patuhi prosedur keselamatan dan mengamalkan kebersihan, hand hygiene itu, sebab kita menyediakan makanan terutamanya Puan Nurul Izzah, pastikan tahap kebersihan itu sangat tinggi lah. Yang ini untuk makluman tuan-tuan dan perempuan, cikgu dan juga bukan cikgu. Ni nampak ni ada PDP di sekolah, ada PDP di rumah. Di sekolah konvensional, nombor baharu PDP di rumah. Menyusun jadual PDP dengan mengambil kira keperluan dan kesihatan dulu. Jadual waktu anak-anak tuan-tuan dan perempuan sebenarnya kami dah siapkan. Jadi jadual waktu ni memang ada perubahan sikit kerana apa? Kita tak dapat nak letakkan anak-anak tuan-tuan perempuan ni yang ramai dalam satu kelas. Kita pecahkan mereka. Kalau kelas itu 30, kita akan pecahkan kepada kelas 1, kelas 2. Contohnya kalau kelas setia, setia kita ada setia 1, setia 2. Kalau gigih kita ada gigih 1, gigih 2. Macam tu Kita susun balik jadual waktu PDP itu. Mengikut keperluan. So sekarang kita perlu jadi kita ubah lah. Kemudian kita akan buat semakan RPT untuk cikgu selepas sini kita buat semak rancangan pelajaran tahunan. Kita berhenti hari itu konvensional mengajar pada minggu yang ke-11. Jadi buka sekolah nanti minggu yang ke-23 nanti. Jadi secara sepenuhnya, then we need to revise again. Kita kena revise balik semula, susun balik semula kita punya RPT itu. Kemudian melaksanakan pemantauan PDP, kita akan pantau PDP cikgu ni, memberikan bimbingan secara berfokus kepada guru untuk memastikan pembelajaran dapat dilaksanakan secara berkesan. Dan biasanya saya nak maklumkan tuan-tuan dan perempuan, cikgu-cikgu MCS ni memang bagus-bagus belaka, hebat-hebat belaka cikgu. Boleh mengajar menggunakan pelbagai platform yang ada dekat rumah sana. Cuma yang pastinya kita kena pastikan anak kita lah. Sebab saya difahamkan terutama anak-anak tingkatan 3. Kalau ada ibu bapa tingkatan 3, anak tingkatan 3 bila dapat tahu bahawa dah tak ada PT3 ni, tak ada penilaian untuk mereka bulan 10 dan sebagainya, bila bagi kerja dah tak nak buat dah. Sebab dia tahu tak ada periksa. Tapi tuan-tuan dan perempuan harus ingatkan anak-anak tuan-tuan dan perempuan, tingkatan 3 dah sangat penting. KPM kata akan ada satu bentuk penilaian lagi. Jadi kalau kita tak buat apa yang cikgu arahkan dalam waktu PKP, PKPB, PKPP ni, nanti saya bimbang nanti kalau ada penilaian kita nak naik ke tingkatan 4 untuk memilih jurusan dan juga aliran. Nak masuk aliran STEM, sains teknologi, kita perlukan subjek apa? Nampak tak? Jadi itu saya merayulah kepada tuan-tuan dan perempuan kalau anak-anak pada tingkatan 3 tak pergi sekolah lagi tu, pastikan anak-anak belajar supaya bila naik tingkatan 4 nanti kalau dia nak masuk aliran STEM, masuk aliran STEM, sains teknologi. Tanpa ada sebarang masalah selepas ada penilaian ataupun instrumen yang akan disediakan. Anak-anak tingkatan 5 dan juga tingkatan 6 di sekolah lain, dan tidak boleh. Kalau puan-puan mengajar dalam kelas kadang-kadang kita rasa macam nak duduk kat tepi padang dan sebagainya, kat pavilion semua. Sekarang ini bila sekolah mula 24 bulan, maka tidak dibenarkan sama sekali. Kemudian aktiviti sukan co-curriculum secara bersemuka tidak akan dilaksanakan. So aktiviti sukan co-curriculum, kalau co-curriculum kita akan buat secara dalam talian lah. Kalau aktiviti yang bersemuka ni memang tidak dibenarkan sama sekali. Kemudian pengajaran-pengajaran mengikut kreativiti masing-masing. Ini untuk cikgu-cikgu dah.
Okay, PDP secara dalam talian apa yang kita buat pada hari ini, okay, untuk 2-3 bulan lepas, latihan mungkin dalam buku teks, okay, menggunakan pembelajaran berasaskan projek, mungkin ada cikgu minta anak-anak tuan-tuan dan perempuan buat eksperimen kat rumah. Okay, kalau contoh tingkatan buat donat, nak tengok fungsi yeast tu macam mana, buat kroket air dan sebagainya. Saya sebutnya sebab anak saya kena buat macam tu di sekolah dia. Okay, cikgu bagi projek dekat situ. Buat paru-paru kan, balon dan sebagainya, RPT, itu semua pembelajaran berasaskan projek. Kalau anak-anak kan memenuhi pembelajaran berasaskan projek, okay, di rumah. Okay, kaedah bahan serahan ni itu pulang daripada cikgu. Mungkin lepas ini untuk tingkatan 4, 3, 2, 1 mungkin letak kita sediakan tempat di luar ke dekat sudut ilmu dan sebagainya, letak nama dan sebagainya untuk serahan. Okay, bahan PDP ataupun bahan yang anak-anak kita buat lah, tengok kesesuaian macam mana ya. Kemudian hasil kerja murid akan ditaksir nanti, pentaksiran ditangguhkan sehingga sekolah dibuka sebelum bagi murid untuk dapat menyerahkan. Okay, jadi di sini maksudnya kita fleksibel. Kalau anak-anak tuan-tuan dan puan tak dapat nak serahkan tugasan mereka dan sebagainya, tak apa. Okay, kita gunalah kaedah lain. Tapi nak tak nak kita kena usaha juga bahan itu sampai kepada sekolah, okay, untuk pada cikgu untuk kita tafsirkan nanti ya. Alright, next. Perlibatan ibu bapa, ni PIBG dan kumpulan sokongan ibu bapa. Okay, boleh membantu pihak sekolah untuk meningkatkan. Jadi ini ialah sarana ibu bapa ni. Okay, tuan-tuan dan perempuan boleh datang ke sekolah. Okay, kalau ada kemahiran untuk maklumkan kepada ibu anak-anak usia apa-apa tentang penularan jangkitan COVID-19 ini. Okay, nak tolong sekolah buat pelabelan ni, saya rasa kita dah nak hampir siap dah. Tapi kalau ada lagi rasa macam nak tambah, tuan-tuan dan perempuan nak bagi sumbangan kan, rasa macam nak bagi sumbangan, rasa tak cukup label dekat sekolah ni, boleh saja tuan-tuan dan perempuan bagi sumbangan ke sekolah. Jadi kita mengalu-alukanlah sumbangan daripada tuan-tuan dan perempuan. Menyediakan hand sanitizer dan alat pengesan suhu badan infrared. Okay, kita sediakan juga, tapi itulah sekolah tak cukup dana sebenarnya nak maklumkan kepada tuan-tuan dan perempuan. Walaupun kita dapat grant ya daripada Kementerian Pendidikan Malaysia one off aja, tapi itu sebenarnya tak mampu nak tampung. Habis guna. Saya rasa dalam tempoh seminggu kita punya hand sanitizer pun dah habis. Nampak tak? Okay, jadi itulah, kalau ada tuan-tuan dan perempuan yang di luar sana yang boleh nak bagi sumbangan kepada kami, okay, hand sanitizer, terutamanya sabun dan sebagainya, sabun cuci tangan itu, bolehlah, okay, ya, kita maklumkan kepada pihak sekolah. Kita sangat mengalu-alukan ya, okay, untuk keselamatan anak-anak, okay, tuan-tuan dan perempuan juga. Okey, kemudian yang ini pengurusan asrama saya skip, okey. Yang ini kalau di asrama. Ini saya nak tunjukkan, ini kerja tak beres lagi sebenarnya. Kalau tuan-tuan dan perempuan ada masa nanti bolehlah datang sekolah. Dia tolong buat label kan. Label merah ni, ini daripada pintu masuk kecil tu kan. Jadi label hijau tak siap lagi ni. Okay, label hijau tu kita akan continue insya-Allah 2-3 hari ni, esok lusa cikgu-cikgu akan ada lah buat kat sini kan. Jadi kalau cikgu tuan-tuan dan perempuan boleh datang tolong kita pihak sekolah ni, sangat dialu-alukan. Kan pelabelan ini. Jadi bila anak-anak masuk ikut pintu masuk itu, inilah dia laluan dia. Kita tak buat lagi kemudian dia akan sampai dekat hujung itu, gajah menyusu tu, pemeriksaan suhu badan. Okay, kita saring anak-anak tuan-tuan dan perempuan dulu. Ya, tapi kalau dah ada gejala tadi tu tak payah datang sekolah lah kan. Ini takut nanti bila datang sekolah demam waktu sampai kat sekolah kan, suhu meningkat ke dan sebagainya. Jadi kita buat saringan di sini. Kenapa saya tak buat dekat sini luar pagar ni? Kerana dia akan menimbulkan kesesakan nanti. Okay. Walaupun murid tingkatan 5 ada 99 orang saja ya, tetapi kalau mereka datang serentak kat sini akan jam nanti kan. Jadi sebab itulah kita alihkan dia di hujung dia, gajah menyusu tu. Dia kan ada cikgu bertugas akan berada di situ. Cikgu bertugas untuk mengambil suhu, perekodan, kemudian murid akan basuh tangan, hand sanitizer di sini. Ini hand sanitizer ni saya rasa boleh guna untuk seminggu 2 je kot, lepas tu habis dah.
tak dapat duit tu payah ni ya, sumbangan, sebab kita pun tak kutip lagi sumbangan PIBG, okay? Jadi dana tak ada. Jadi sebab tu saya mengharap sangat daripada tuan-tuan dan puan yang ada di luar sana, kalau dapat sponsor ke sekolah ya, hand sanitizer untuk anak-anak tuan-tuan dan puan ya. Kemudian yang berikutnya ini adalah labelan ya, laluan anak-anak ya, dekat 5 dan sebagainya. Ada merah, ada hijau, dan dia ambil kira juga penjarakan sosial di situ. Ini ialah tandas murid, okey. Kita pun ada, kita punya label kat situ, ada makluman tentang SOP, okey, tentang ni. Yang ini adalah tandas anak-anak tuan-tuan dan perempuan. Jadi kalau tuan-tuan dan perempuan perasan dia ada 3 ni, keychain dekat sini. Ini tandas yang kecil ni, okey. Yang ada lebih kurang ada 1, 2, 3, 4, ada 7. Okay. Jadi kita benarkan hanya 3 orang je masuk sekali. Jadi kalau murid pertama masuk, dia akan ambil lah yang ini. Murid kedua masuk, dia akan ambil yang ini. Murid ketiga, dia ambil keychain ini. Masuk dalam tandas. Masuk dalam tandas, kalau ada orang yang keempat, 5, 6, 7, 8, 9, dia kena tunggu lah. Okay, tunggu. Macam kita pergi beli kan barang dekat supermarket dan sebagainya, dia akan bagi numbering kan. So masuk tandas sekolah pun begitu juga. Okay. Jadi maksimum untuk tandas ini 3. Okay, ada satu tandas yang besar sikit dekat bawah, 5. Okay, nanti kita akan bagi taklimat ini kepada murid-murid. Yang ini ialah hand sanitizer yang saya maksudkan tadi untuk anak-anak tuan-tuan dan perempuan. Okay, basuh tangan. Okay. Nanti kita akan letaklah di tempat di kantin dan sebagainya ya. Hand sanitizer ni untuk kegunaan anak-anak tuan-tuan dan perempuan. Ini yang saya kata kalau boleh minta sponsor tu, okay, sama ada guna hand sanitizer yang kat depan tadi tu, yang ada alkohol ataupun sabun. Ini sabun, okay, di tandas. Okay. Alright, yang ini ialah di luar sana. Okey, di tempat menunggu. Yang sini pun penjarakan sosial kita buat juga. Okey, penjarakan fizikal itu. Jadi tempat yang ditanda pangkah tu tempat yang murid-murid tak dapat duduk lah. Tak dibenarkan duduk. Sebab tu saya harap lah ya, tuan-tuan dan perempuan mana yang mengambil dan menghantar anak-anak sendiri tu, ambil on time lah masa supaya anak-anak tidak berkumpul ya. Kami pun nak jaga pun susah juga ni, anak-anak ramai-ramai kat luar ni, tahulah dia dah berkumpul beramai-ramai ni kan. Okey, jadi apa yang betul, waktu persekolahan macam biasa 7:30. Sebelum 7:30 datang ke sekolah dah, 7:30 kita akan mula, kita ada form room dan anak-anak tuan-tuan dan perempuan akan balik awal sedikit. Okey, sebab kita kata kita dah adjust pada waktu kita tu, balik awal sedikit pada pukul 2.10. Hari Isnin sampai hari Khamis 2.10, hari Jumaat pukul 12.10. Okey, ambil on time. Kalau naik dengan van tu tak dapat nak alah macam mana kan. Tapi yang ambil sendiri ni, ambil sendiri on time, dan waktu semayang anak-anak tuan-tuan dan perempuan ni memang kita tak benarkan. Musola kita tutup. Lagipun memang itu arahannya. Musola, surau sekolah tak boleh digunakan untuk anak-anak bersolat. Jadi sebab itulah kita adjust ya timetable kita ini, waktu persekolahan kita, supaya anak-anak ini sempat balik ke rumah untuk solat subuh. Ya, mohonnya kerjasama tuan-tuan dan perempuan. Baik, ini dia tanda pangkah besar sikit lah. Okay, tempat tak dibenarkan duduk. Ini kelas. Ini saya nak tunjukkan tuan-tuan perempuan, kelas anak-anak tuan-tuan perempuan. Nampaknya kita dah buat penjaraan sosial kat sini. Okay. Kelas. Ini kelas lagi. Okay, kelas di bawah ni. Okay. Ini di kantin. Nampak ya. Laluan masuk tu yang merah tu. Laluan kantin anak-anak tuan-tuan dan perempuan akan masuk. Kita buat one way. Ya, dia akan apa. Dan pada ketika ini guru-guru yang bertugas, guru bertugas mingguan dan juga guru-guru disiplin akan berada. Ya, anak-anak tuan-tuan dan perempuan yang menjadi pengawas sekolah, kita off duty. Mereka tidak akan bertugas. Mana-mana yang jadi pengawas, maknanya mereka tidak akan bertugas. Tugas itu akan diambil alih oleh guru-guru. Okay. So ini laluan ke kantin, nak tunjuk pada tuan-tuan perempuan aspek keselamatan kita dibuat ya untuk anak-anak tuan-tuan dan perempuan. Pergi ke kantin, pergi dekat kantin lagi, itu dia kaunter dia, ada 2 kaunter beli ya, Wan Nurul Izzah. Kita inilah dia, 2 kaunter itu untuk anak-anak beli bungkus, dia akan keluar balik ikut sana tu. Okey, ikut kiri kanan lah. Okey, dia akan keluar balik. Okey, dan mana tadi saya nak tunjuk laluan. Dia nampak ya, yang merah ini dia masuk. Okey, pergi, lepas itu dia akan keluar. Okey, balik ke kelas masing-masing untuk mereka makanlah dalam kelas mereka. Ini satu lagi penjarakan sosialnya, saringan. Kalau tuan-tuan dan perempuan ada urusan ataupun ada sesiapa saja yang ada urusan di sekolah, kita buat saringan kita di lobi.
Okey, kat bawah tu sebelah dengan Dewan. Bukan buat di Pondok Pengawas Keselamatan ya. Kita buat dekat sini. Okey, kalau tuan-tuan dan puan nak datang ke sekolah pun kena saring. Cikgu-cikgu pun hadir pun sinilah tempat mereka kena saring, ambil suhu, buat korekodan. Lepas itu barulah kita naik tangga. Okay, ya, naik tangga, naiklah ke pejabat, ke bilik guru dan sebagainya. Ini saya saja yang lontarkan dia sumbangan ni. Baik, tadi saya dah minta ada sumbangan. Kalau ada yang nak sponsor, harap ada lah kan, sabun tangan kan, hand sanitizer yang ada alkohol dan sebagainya. Cuma saya tertarik dengan satu yang ini ya. Kalaulah ada tuan-tuan dan perempuan di luar sana yang ada kemahiran, yang boleh buat benda yang macam ni kan, alhamdulillah lah, kami sangatlah mengalu-alukan ya. Jadi saya nak share benda ni ya. Ini dia, saya tak tahu di sekolah mana ni, mungkin dekat Selangor dan sebagainya. Dia 2 in 1. Biasa orang buat basuh tangan guna yang orang kahwin tu kan, macam orang kahwin tu letak bekas air, tapi murid masih lagi kena pegang pilih dia kan. Yang ni tak perlu, nampak ya, dia pakai 2 ni. Sini sabun tekan, sini tekan air. Tekan sini air keluar, tekan sini sabun keluar. Okey, kita tengok bagaimana dia bergerak. Dia tekan sabun, tekan air. Kan, nampak sangat-sangat orang kata praktikal lah. Maknanya anak-anak kita dia tak perlu pegang apa-apa dah. Okey, sebab tangan ni kalau pegang apa-apa permukaan dan sebagainya, anak bila tudung dan sebagainya kan, dia berbahaya sebenarnya kan. Jadi kalau ada tuan-tuan dan perempuan di luar sana yang bolehlah dapatkan benda yang macam ni, ada kemahiran buat alat yang macam ni dan sebagainya, nak bagi ke sekolah, saya sangat mengalu-alukan lah. Kecil tapak tangan ni, padang sekolah saya tadahkan lah kalau dapat lah. Okey ya. Alright, itu satu. Kemudian yang kedua, setelah terlanjur dah ni saya berjumpa dengan ada tuan-tuan dan perempuan di luar sana. Baik, ini untuk aspek keselamatan anak-anak kita juga sebenarnya. Okey. Baik, ini ialah pokok besar, sebatang pokok besar yang ada di belakang sekolah ini, berhampiran dengan jalan belakang nak pergi ke Cium Mall itu ya. Memang dah 2-3 minggu ni kan angin sangat kuat dan sebagainya. Pokok ni sebenarnya dia tanam mungkin di celah pokok ni. Lepas tu dia makin besar dan hari ini sehingga ke hari ini, hari semalam ni, pokok ni memang dah condong nak jatuh. Okay. Saya dah menghubungi sebenarnya ya MPK kan, kita dah menghubungi MPK sebenarnya, tapi MPK bagi kami nombor telefon perkhidmatan kontrak. Okay, berbayar ni tuan-tuan dan perempuan. Kalau MPK saya rasa dia ambil RM3,000 sebatang. Kami tak ada duit tuan-tuan dan perempuan, sekolah tak ada duit. Okay. So inilah dia rupanya. Okay. Jadi pokok ni yang menahan pokok ni daripada rebah ke bumi sekarang ni ialah besi ni. Dan juga kabel telefon ni saya rasa yang menahan dia daripada jatuh. So hari ini saya minta kerjasama daripada PIBG ya, untuk usahakan juga. Tapi saya rasa kalau buat pun hari ini kita dapat potong yang dah yang kecil-kecil ni saja. Yang besar ni dia sangat teknikal sikit lah benda macam ni kan. Sebab ini tempat kita simpan barang-barang inilah untuk kebersihan sekolah dan sebagainya. Ya. Jadi kalau adalah sekali lagi, banyak ni saya nak minta daripada tuan-tuan dan perempuan ya. Kalau ada lah tuan-tuan dan perempuan yang dapatlah membantu sekolah supaya kita dapat terus terbang ni tanpa ada kos lah. Sekolah tak perlu keluarkan kos. Maka saya sangat mengalu-alukan lah. Okay, tuan-tuan dan perempuan, okay, untuk sekolah kita, untuk sekolah anak-anak tuan-tuan dan perempuan juga ya. Kalau ada. Jadi saya rasa itu sahaja daripada saya. Okay, dan saya nak ucapkan ribuan terima kasih lah. Okay, kepada tuan-tuan dan perempuan. Okay, sekejap ya, saya endkan show ni. Okay, saya nak pergi ke sini. Okay, presenting. Okay, dah stop presenting dah. Okay, saya nak stop presenting.
Ingat. Jadi saya rasa itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So kita boleh keluarlah tuan-tuan dan puan-puan, tak apa, okey. Ibu bapa, keselamatan, kebersihan kantin boleh keluar dah. Okey, ni ada Muhammad Zul ni, ni orang kantin dah ni ya. Bolehlah kita exit, pangkah je. Okey, tu kalau video Google Meet tu kita pangkah je. AKP pun boleh keluar, okey boleh keluar. Okey, tinggal hanya cikgu-cikgu saja. Ya, kita pun YouTube live pun kita boleh offkan dah. Okey. Right. Ni siapa Lela? Okey, off tu ke. Exit je, pangkah je. Pangkah.